Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ni kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek ibadat darjah 1 dalam pelajaran yang sama iaitu pelajaran 4 yang bertajuk wudu. Baiklah para pelajar, seperti pelajaran yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan pengertian wudu, hukum berwudu, dalil wudu, rukun wudu, perkara-perkara sunat ketika wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi untuk topik-topik kecil dalam tajuk wuduk. Baiklah para pelajar, yang pertama pada hari ini kita akan masuk sedikit kepada perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Okey, sebelum kita melakukan perkara-perkara ini, kita diwajibkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Okey, apakah yang pertama? Perkara yang pertama ialah solat. Jadi kita sebelum kita solat, contoh solat subuh, solat zuhur, solat sunat misalnya, jadi kita diwajibkan untuk mengambil wuduk terlebih dahulu. Seterusnya yang kedua ialah tawaf. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula dari Hajarul Aswad dan berakhir pada tempat yang sama dengan syarat-syaratnya, sama ada mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Sebelum kita tawaf, kita diwajibkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Seterusnya yang ketiga, menyentuh mushaf iaitu Al-Quran atau membawanya. Jadi sebelum kita nak sentuh, sebelum kita nak pegang ataupun nak bawa, kita diwajibkan untuk mengambil wuduk terlebih dahulu. Seterusnya yang keempat ialah melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud kerana disebabkan bacaan dalam Al-Quran. Apabila seseorang itu membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga dalam kumpulan ayat-ayat sejadah, maka pada waktu itu dituntut pembaca dan pendengarnya supaya sujud sekali sahaja dan boleh juga dilakukan dalam solat yang dikenali dengan nama sujud sajadah. Okey, itu adalah maksud untuk sujud tilawah. Okey, seterusnya perkara yang mewajibkan wuduk yang kelima ialah sujud syukur. Sujud syukur pula bermaksud sujud kerana mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala serta berterima kasih kepadanya kerana diberikan kemenangan, kejayaan dan menerima sesuatu perkara yang menggembirakan, seperti selamat dari bencana dan mara bahaya. Jadi selepas tu patutlah bagi seorang Muslim itu untuk sujud sekali sahaja sebagai menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Baiklah, seterusnya topik kecil yang terakhir pada hari ini iaitu tentang pelaksanaan wuduk. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan rukun wuduk, perkara-perkara sunat ketika wuduk. Jadi kita hari ini kita nak lihat bagaimana pelaksanaan wuduk yang sempurna. Baiklah para pelajar, pelaksanaan wuduk yang pertama ialah membaca basmalah. Okey, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan. Di sini. Okey, ini adalah perkara sunat tapi pelaksanaan wuduk yang sempurna kena ada ni jugalah. Basuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan sebanyak 3 kali. Seterusnya yang ketiga ialah berkomor-komor. Seterusnya yang keempat, memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Okey, masukkan air sedikit sahaja ke dalam hidung, kemudian hembuskannya semula keluar. Okey. Seterusnya yang kelima, membasuh keseluruhan muka berserta dengan niat. Okey, yang ni adalah rukun wuduk. Okey, jika awak tak buat, tak sah wuduk awak. Okey. Jadi membasuh keseluruhan muka berserta dengan niat. Baiklah, ingat lagi tak niatnya yang kita belajar yang lepas? Niatnya ialah nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Berniat ketika kita membasuh keseluruhan muka. Okey, seterusnya.
Pelaksanaan wuduk yang keenam ialah membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku dengan didahului sebelah kanan. Inilah basuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ini adalah merupakan rukun wuduk juga. Basuh daripada hujung jari hingga ke siku, didahului sebelah kanan dahulu, lepas tu baru sebelah kiri. Seterusnya, pelaksanaan wuduk yang ketujuh ialah menyapu sebahagian kepala dengan air. Ini juga merupakan rukun wuduk. Basuh ataupun sapu sebahagian kepala dengan air. Tak kisahlah dekat hadapan ke, dekat tengah-tengah ke. Yang penting kena dekat kepala, bukan sekadar rambut sahaja. Disunatkan sebanyak 3 kali basuhan keseluruhan kepala. Seterusnya, pelaksanaan wuduk yang ke-8 ialah menyapu kedua-dua telinga. Ini adalah perkara sunat. Okey, menyapu kedua-dua belah telinga kanan dan kiri. Disunatkan sebanyak 3 kali. Seterusnya, pelaksanaan wuduk yang ke-9 ialah membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali dengan didahului sebelah kanan. Ini adalah rukun wuduk yang ke-5, iaitu membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Basuh sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian baru basuh sebelah kiri. Disunatkan sebanyak 3 kali hingga ke separuh betis. Baiklah, pelaksanaan wuduk yang terakhir ialah membaca doa selepas wuduk. Okey, apakah doanya? Kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Maksudnya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku daripada golongan hamba-Mu yang soleh. Ini adalah doa selepas kita berwuduk. Okey. Jadi setakat tu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan perkara-perkara yang mewajibkan wuduk dan pelaksanaan wuduk. Okey. Nanti awak boleh lihat satu persatu bagaimana cara pelaksanaan wuduk yang sempurna. Jadi kita dah habislah untuk tajuk wuduk pada hari ini. Okey, pada pelajaran yang akan datang kita akan masuk pula dalam pelajaran berkaitan dengan solat. Kita dah habislah untuk pelajaran berkaitan dengan wuduk. Jadi setakat tu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan wuduk. Okey, kita akan sambung lagi pada masa dan hari yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.